On the way, episod kali ini kami bersiaran dari utara tanah air. Nak tahu siapa tetamu yang bersama dengan saya? Nantikan sekejap lagi. Okey, seperti yang saya katakan tadi, on the way pada episod ini kami bersiaran di utara tanah air dan bersama dengan saya ialah Datuk Amran Azadi, CEO Zakat Pulau Pinang. Datuk, saya sungguhnya berbesar hati Datuk bersama dengan saya pada hari ini. Saya pun seronok dapat jumpa dengan Cik Lee. Alhamdulillah pada hari ini. Okay, kita jalan-jalan ni Datuk. Boleh. So Datuk tunjukkan saya jalan kat Pulau Pinang ni lah. Datuk, kali kita tengok zakat kan yang selalu orang cerita Datuk kan pungut. Pungut agih kan. So boleh Datuk ceritakan sikit tentang pungutan dan agihan zakat Pulau Pinang yang buat setakat ni Datuk? Zakat Pulau Pinang ini dipunyai oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, diberi mandat dan tanggungjawab untuk memungut dan juga mengagihkan zakat yang dipungut daripada kalangan umat Islam di negeri Pulau Pinang. Jadi bila sebut pasal pungutan itu, pastinya adalah cara-cara untuk kita mendapatkan dana zakat dan pada dasarnya cara kita memungut zakat ni ada beberapa kaedah lah. Yang kaedah yang biasa secara konvensional ini adalah kaedah di mana kita ada 8 kaunter semuanya di seluruh negeri Pulau Pinang. 8 kan? Ya, 8 kaunter dan orang Islam, masyarakat Islam yang yang sudah mencapai syarat-syarat dia boleh datang ke 8 kaunter, 4 di seberang perai dan 4 lagi di pulau. Kita ada 6 daerah pentadbiran agama di Pulau Pinang, kita ada 8 kaunter semuanya lah. Selain daripada itu, selain daripada boleh datang ke kaunter, kita juga boleh bagi yang kerja secara makan gaji ni, Cik Lee. Mereka juga boleh bayar zakat melalui skim potongan gaji. Itu memang dapat dengan bekerjasama dengan majikan masing-masing nanti? Ya, betul. Ataupun di Pulau Pinang kita jenamakan sebagai skim Sakinah. Skim Sakinah. Ya, sebab apa? Sebab kita nak mudahkan pekerja-pekerja orang Islam khususnya di Pulau Pinang untuk mereka membayar zakat melalui potongan gaji yang sekaligus boleh mendapatkan rebate daripada potongan cukai berjadual setiap bulan. So kiranya Datuk, yang skim Sakinah ni pihak zakat berurusan dengan majikan bagi penerangan kepada majikan yang ada skim ni. Ya, betul. Kita akan pergi ke pejabat-pejabat kerajaan dan swasta menerangkan kepada majikan yang kita mempunyai kaedah pembayaran yang boleh memudahkan pekerja yang berhasrat untuk membayarkan zakat mereka melalui potongan gaji dan mereka akan melaksanakannya lah kepada zakat Pulau Pinang. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga adalah secara online lah. Secara online ni kita ada melalui portal zakatpenang2u.com, melalui aplikasi My Zakat yang kita dah lancarkan 2 tahun yang lepas. Ini secara digital. Maknanya mereka yang berhasrat untuk membayar zakat kepada zakat Pulau Pinang boleh membayar zakat secara digital atau secara atas talian melalui zakatpenang.com, zakatpenang2u.com, melalui My Apps dan juga melalui internet banking. Ini untuk memungut lah, tapi untuk mengagihkan zakat. Sebab tadi Cik Lee ada tanya pasal agih zakat juga ada kaedah secara konvensional, di mana tapi khususnya kepada skim-skim bantuan yang kecemasan, skim agihan yang berbentuk kecemasan. Kadang-kadang ada dalam kalangan masyarakat kita yang menghadapi masalah kewangan yang secara kecemasan ini, contohnya bil api tertunggak, ada kes macam tu. Kadang-kadang bil-bil tertentu yang tidak dapat dilunaskan dan kita akan tengok case by case. Kalau kes itu didapati genuine, maka kita akan bantu secara tunai lah. Kita akan bagi langsung tunai itu dengan had-had tertentu. Itu secara tunai. Ada juga yang diberikan melalui saraan melalui online, transfer secara online. Ini melalui, kalau kita ada skim bantuan agihan sara hidup, skim agihan secara sekaligus, ini wang ini kita transferkan terus kepada akaun bank pemohon-pemohon. Dan yang ketiga, kaedah agihan ini adalah melalui program-program khusus, program-program khas. Ini kita akan biasanya kita akan kerjasama dengan pihak ketiga lah, pihak NGO, pihak persatuan-persatuan yang ataupun pihak juru perunding latihan keusahawanan. Ini kita berikan agihan secara tak langsung, tetapi mereka dapat manfaat
melalui dana zakat yang kita belanjakan kepada kita berikan kepada pihak-pihak ketiga ini bagi melatih asnaf-asnaf ini membina ataupun mendapatkan pekerjaan dan juga keluar daripada belenggu kemiskinan mereka. Zakat ni kalau ikut hanya 2.5% saja daripada pendapatan ataupun daripada perolehan harta-harta yang boleh dizakatkan, selagi dia melebihi, dengan syarat dia melebihi daripada nisab. Jadi ada kaedah pengiraan dia. Cuma masyarakat barangkali melihat bahawa zakat itu kadang-kadang mungkin agak membebankan, sedangkan ia tidak. Dan sebenarnya kalau kita faham falsafah dan konsep zakat itu sendiri, dia bukan mengurangkan, malah menyuburkan. Makna itu sendiri dah kata menyuburkan, menambah dan sebagainya. Jadi itu pada saya kadang-kadang di dalam kalangan umat Islam kita barangkali dari segi maklumat itu mereka tidak dapat secukupnya, dan barangkali juga ada kesilapan atau kelemahan di pihak kami yang tidak sampaikan ataupun maklumat itu tidak sampai. Tapi kami sentiasa berusaha, Cik Lee, untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat mengenai zakat ini sampai seluas mungkin, dapat disebarkan seluas mungkin melalui pelbagai media. Sama ada melalui media arus perdana, media sosial, media cetak. Kita gunakan segenap cara untuk memastikan bahawa tidak ada masyarakat Islam dalam Pulau Pinang khususnya yang tidak tahu tentang zakat. Tapi Datuk kalau kita tengok sekarang ni ramai orang kita yang mengeluh kata kos hidup ni keras, Datuk Ya. Kalau zakat Pulau Pinang sendiri terjejas tak, Datuk? Kutipan ada efek sikit tak? Alhamdulillah, dia tidak begitu terjejas, Cik Lee. Itu yang menariknya situasi macam ni, sebab kita juga mula-mula menjangkakan, contohnya masa COVID-19 baru-baru ni berlaku selama lebih kurang 2 tahun lebih. Kita menjangkakan mungkin PKP-nya macam-macam. Betul. PKP terus. Mula-mula kita jangka kutipan akan terjejas, tetapi sebenarnya tidak. Malah dia meningkat, walaupun peningkatan itu tidak seperti biasa, tapi masih berlaku peningkatan pulang dana zakat di Pulau Pinang. Saya rasa kebanyakannya atas faktor kesedaran yang semakin bertambah. Sebab kadang-kadang bila kita lihat dalam keadaan COVID-19 pandemik baru-baru ni, ramai orang susah. Betul. Ramai orang yang jadi, malah ramai yang jadi miskin sementara. Betul. Daripada M40 turun lagi bawah lagi. Betul. Jadi mereka yang berharta ini, mereka yang mempunyai harta yang lebih ini, mereka rasa lebih simpati, rasa terpanggil, lebih terpanggil untuk membayar lebih dan sebagainya. Jadi saya rasa itu memberikan sedikit faktor kepada peningkatan jumlah zakat walaupun dalam keadaan pandemik. Tapi pada masa sama kita juga harus faham, bila perkara ini berlaku, maka agihan juga akan meningkat sebab ramai orang susah. Betul. Ramai yang tak dapat pekerjaan, ramai yang dibuang pekerjaan. Kita tahu hari ini bila berlaku situasi ekonomi yang tak menentu, maka peniaga-peniaga semakin tak dapat nak berniaga dengan baik macam dulu. Jadi mereka ini kumpulan-kumpulan yang terjejas dan kita harus bantu. Mungkin dari segi zakat pendapatan tu tak nampak terjejasnya, tapi zakat perniagaan memang akan nampak terjejas. Tapi secara keseluruhannya zakat itu ada peningkatan sedikit walaupun dalam keadaan ekonomi yang tak berapa bagus. Cuma saya tak nafikan bahawa faktor ekonomi adalah faktor yang utama dalam menentukan kutipan zakat. Ini berlaku pada tahun 1998. Kalau Cik Lee masih ingat, masa itu ekonomi agak merudum. Ketika pada ketika itu memang kutipan zakat menjunam, jatuh, dan ini memberi sedikit masalah kepada pengurus-pengurus zakat seluruh negara untuk mengagihkan zakat kepada golongan yang memerlukan. So maksudnya kat situ bila Datuk sebut kan, kiranya zakat ni penting untuk kita bagi tahu orang ramai yang membayar zakat itu sebenarnya membantu pengembangan sosioekonomi lah, Datuk kan? Betul, Cik Lee. Bukan sahaja itu, sebenarnya zakat juga sebenarnya menjadi instrumen yang penting untuk mewujudkan keseimbangan sosioekonomi umat. Apa maksud keseimbangan itu? Supaya yang kaya itu tidak terus kaya dan melupa diri, dan yang miskin itu tidak terus papa ke dana dan mengharapkan bantuan orang lain. Betul. Jadi inilah peranan zakat yang kita lihat. Cantiknya Islam, ada satu sistem dalam muamalat Islam yang dikenali sebagai zakat yang dapat mengatasi masalah sosioekonomi, kemiskinan, bukan harta, bukan kemiskinan, malah masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan agama
dalam sesuatu wilayah ataupun negeri. Ya. Ada tak kaedah yang kita boleh, yang mungkin Zakat Pulau Pinang buat untuk memberdayakan mereka tu yang tahun ni mungkin penerima zakat, tapi tahun depan, tahun seterusnya mereka pula yang menjadi pembayar zakat Datuk, dan boleh bantu ramai lagi orang lain. Di sana ada dua bentuk agihan, iaitu agihan yang berbentuk konsumtif dan agihan yang berbentuk produktif. Agihan yang berbentuk konsumtif ini adalah agihan yang hangus. Ya, kita beri contohnya kepada orang yang uzur, warga emas, macam bantuan bulanan tu lah, OKU yang tak berupaya untuk bekerja mencari rezeki. Ini bantuan-bantuan yang masih memang perlu kita bantu supaya golongan ini dapat terus sustain atau kekal dengan kehidupan yang biasa. Tapi agihan yang kedua yang kita sebut sebagai produktif ini adalah ibarat kita beri pancing untuk mereka mencari rezeki mereka sendiri, dan akhirnya mereka bukan sahaja dapat keluarkan diri mereka dan keluarga mereka daripada belenggu kemiskinan, tetapi malah kita akan cuba pastikan mereka ini juga akan menjadi pembayar zakat masa depan. Ini dilakukan melalui skim-skim atau projek-projek keusahawanan asnaf yang kita beri modal perniagaan untuk memulakan perniagaan sebagai contoh, ataupun kita berikan sedikit suntikan modal kecil-kecilan dan sebagainya supaya sekurang-kurangnya mereka dapat sustain. Bukan sahaja modal, tapi kita berikan mereka latihan, Cik Lee. Kita kerjasama dengan syarikat-syarikat yang biasa memberi latihan keusahawanan ni. Kita panggil golongan asnaf yang minat berniaga. Mereka kena minat, kalau tak minat pun tak boleh juga. Tak jadi. So kena minat mereka, dan kita bimbing mereka, kita monitor mereka, insya-Allah, dan kita beri masa sekurang-kurangnya after 3 years. Lepas 3 tahun mereka sepatutnya dah boleh mengeluarkan zakat. First year mungkin mereka boleh dah untuk keluar daripada belenggu kemiskinan, mereka boleh sustain. Tapi after 3rd year, selepas 3 tahun, kita harapkan mereka dapat menjadi pembayar zakat, sebab itulah ekosistem yang nak kita wujudkan di Pulau Pinang, di mana penerima zakat menjadi pembayar zakat yang akan membantu penerima zakat akan datang. Ya, yang orang lain pula datang. Itu sedang peratusan itu berapa Datuk? Kita setakat ini kita mulakan program yang kita namakan sebagai program pemerkasaan asnaf ataupun pemerkasaan asnaf ataupun ataupun asnaf empowerment program. Dan kita sasarkan setahun kurang-kurang kita boleh dapat 20 ke 30 orang pun tak apa. Yang mana mereka ni bermula sebagai penerima dan mereka keluar dan menjadi penerima pembayar asnaf dalam tempoh 3 tahun. Kita target dalam 20 ke 30 tu sudah cukup baiklah, alhamdulillah. Selain daripada keuangan, bantuan apa lagi yang Zakat Pulau Pinang sediakan? Kita juga memberi tumpuan kepada pendidikan. Pendidikan anak-anak orang Islam. Kita ada skim agihan derma siswa zakat untuk pelajar-pelajar IPT, institusi pengajian tinggi. Kita ada skim permulaan IPT, maknanya anak Pulau Pinang atau mereka yang menetap di Pulau Pinang, kalau ada anak dapat surat offer letter ataupun surat tawaran daripada universiti, boleh datang untuk mohon, kita beri sedikit bantuan untuk meringankan beban semasa pendaftaran masuk universiti. Di peringkat diploma, bantuan segera lah Datuk. Itu segera kita bagi. Dia kena apply online, kita akan transfer terus ke dalam akaun masing-masing lah, akaun pemohon lah. Yang penting ada surat tawaran, ada bukti. Mereka insya-Allah layak untuk mendapatkan skim agihan permulaan. Kita juga ada skim persekolahan, pakaian seragam. Ada seragam sekolah ada, semua ada. Jadi ini pendidikan yang skim pendidikan agihan pendidikan yang kita beri tumpuan, dan agihan untuk pendidikan ini juga adalah salah satu bentuk agihan yang berbentuk produktif. Sebab kita nak supaya pelajar-pelajar Pulau Pinang yang menerima manfaat zakat ini, bila mereka kerja, mereka dah stable, mereka pula sebenarnya akan menyumbang zakat kepada golongan asnaf yang akan datang. So secara tak langsung dia jadi pendidikan secara tak langsung pada mereka dah, Datuk. Betul. Dan bagusnya sistem zakat itu sendiri. Ya, dan ini terletak di bawah asnaf fisabilillah. Bukan fakir miskin. Pendidikan biasanya di bawah fisabilillah. Fisabilillah maknanya untuk memberi manfaat kepada pembangunan agama Islam itu dibenarkan dalam agihan zakat, insya-Allah. Okay, sebagai peneraju Zakat Pulau Pinang, Datuk, kan, sepanjang ni Datuk tengok, apa yang Datuk rasakan kejayaan paling besar yang antara kejayaan
yang boleh kita banggakan ialah kita nampak kesedaran berzakat dalam kalangan umat Islam di Pulau Pinang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini saya rasa berkat juga dengan keadaan ekonomi negeri yang semakin baik. Dalam keadaan negeri ada yang pihak swasta dan kerajaan memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang Islam di Pulau Pinang. Ini memberi satu indikator dan sekaligus memberi kejayaan dalam peningkatan zakat Pulau Pinang. Dan antara kejayaan yang saya boleh juga sebutkan di sini ialah kadar kemiskinan di Pulau Pinang ini adalah 2% saja. Ini berdasarkan statistik. Statistik 2%. Tahun 2022 menyatakan bahawa kadar kemiskinan di Pulau Pinang adalah 2%, ketiga terendah selepas wilayah dan Selangor. Jadi bila kadar kemiskinan ini boleh dikaitkan secara langsung sebenarnya dengan kejayaan ataupun takbir urus zakat dalam sesuatu negeri. Itu pada pandangan saya. Mungkin ada yang tak setuju, tapi saya melihat setelah saya kaji betul-betul, kalau kadar kemiskinan itu rendah, insya-Allah sedikit sebanyak, saya tak kata total, menunjukkan bahawa takbir urus zakat di negeri tersebut itu sangat efektif. Bro, kopi O02. Terima kasih. Okey, Datuk, tadi kita dah bercerita panjang dengan zakat ni. So, penutuplah Datuk kan sebab sampai sini. Biar Datuk terangkan sikit harapan Datuk lah kepada penerima dan juga pembayar zakat Pulau Pinang. Baik, Cik Lee, harapan saya kepada penerima terlebih dahulu supaya sekiranya mereka merasakan mereka dalam keadaan yang susah ataupun dalam kesempitan keuangan yang tidak boleh dikompromi lagi, maka jangan segan, jangan malu untuk tampil, datang ke mana-mana kaunter zakat Pulau Pinang, beritahu masalah yang dihadapi dengan pegawai-pegawai yang bertugas, dan nyatakan bentuk bantuan ataupun assistance yang boleh dibantu kita berikan kepada pemohon. Sebab yalah, kita tahu hari ini orang kita Datuk kopi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dia. Kopi Datuk. Sebantuan tadi Datuk. Ya, orang kita ni kadang dia segan. Dia malu segan Datuk bangun sedangkan dia layak untuk dibantu. Jadi bila orang lain jumpa, dia akan menimbulkan satu keadaan yang mungkin barangkali cerita itu tak betul, dan menimbulkan fitnah dan sebagainya kepada zakat Pulau Pinang. Jadi mereka yang tergolong dalam golongan yang asnaf dikatakan, boleh datang sahaja ke kaunter-kaunter kita untuk memohon sebarang bentuk bantuan untuk diberikan kepada mereka. Itu harapan saya untuk menerima supaya mereka berani. Dan harapan saya, Cik Lee sebut tadi tentang pembayar zakat ni, pastinya saya berharap mereka bila pembayar ni dia juga terdiri daripada masyarakat umum. Betul. Jadi saya harapkan mereka dapat informasi ataupun maklumat yang betul, yang sahih daripada sumber yang boleh dipercayai, itu daripada zakat Pulau Pinang sendiri, tentang apa yang kita laksanakan, program-program agihan, skim-skim dan sebagainya, supaya mereka dapat lihat sendiri di mana duit zakat ini diagihkan, dibelanjakan, ke mana ia ditujukan dan sebagainya. Sebab hari ini kita lihat kadang-kadang ada dalam kalangan orang kita, umat Islam, yang kurang yakin dengan takbir urus zakat. Betul. Ada prejudis dan sebagainya. Jadi saya fikir perkara ini tidak perlu, dan kita boleh sentiasa dapatkan maklumat daripada sumber-sumber platform media sosial yang dimiliki oleh zakat Pulau Pinang, supaya kita dapatkan keyakinan itu dan kita boleh langsung bayar zakat kepada zakat Pulau Pinang. Ini yang saya harapkan, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita kadang-kala yang kadang-kadang separuh masak, yang sebenarnya tidak pun sahih sama sekali tentang keadaan fakir miskin, asnaf dan sebagainya. Maklumat segala informasi pembayaran zakat, aliran keluar masuk tu memang Datuk semua ada di semua
media platform media sosial. Di Facebook kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada YouTube channel, kita ada Twitter. Semua ini dimanfaatkan oleh Zakat Pulau Pinang untuk menyebarluaskan lagi maklumat mengenai zakat, mengenai aktiviti zakat, mengenai organisasi Zakat Pulau Pinang. Jadi tak ada alasan untuk ragu-ragu lah. Betul. Saya harap tidak ada prasangka, tidak ada prejudis dan tidak ada sangkaan-sangkaan yang tak sewajarnya lah ke atas Zakat Pulau Pinang. Sebab apa juga kritikan kita boleh terima asalkan dia bersandarkan kepada fakta. Tapi kalau sekadar dengar hearsay dan sebagainya dan kita tak tahu sama ada maklumat itu sahih atau tak sahih, itu saya fikir kurang wajar lah untuk kita sebarluaskan tanpa asas. Okey, baiklah. Terima kasih Datuk luangkan masa bersama saya untuk On The Way pada hari ini. Kepada semua penonton On The Way, kita sudah berada di penghujung rancangan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.